Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah kita, bulanan kita, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pada ceramah yang lalu, pada kuliah yang lalu telah pun dihuraikan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu aku mulai dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihi. Ya, aku mulai abda'u bismillah, aku mulai dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani. Telah pun dihuraikan sebahagian daripadanya, dan nama-nama Allah telah pun dihuraikan tetapi belum terperinci sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman wa man ahsaha faqad dakhal jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Barang siapa menghitungnya, menghafalnya, maka terjaminlah ia akan masuk syurga. Tetapi di sini bukan artinya dihafal semata-mata, malahan hendaklah dipahami dan dihayati dan diyakini. Artinya kalau ia faham bahawa Ar-Razzaq, dia pun menghafal Ar-Razzaq, maknanya Allah lah yang memberi rezeki, maka kalau rezeki itu ditarik balik oleh Allah, maka ia tidak merasa sedikit pun terkilan dalam hatinya. Kerana orang yang redha pemberi rezeki kepada pemberi rezeki itu, maka ia redalah apabila rezeki itu ditarik semula. Dia tahu bahawa mengapa ia ditarik, mengapa ia diberi. Itulah maksudnya menghafal itu. Bukan dihafal dengan mulutnya, kerana tape recorder pun boleh menghafal, budak-budak pun boleh hafal, burung kakak tua pun kalau diajar menghafal juga. Masuk surga tak burung tu gagak ni? Nanti di akhirat besok banyak pula tip-tip yang masuk surga. Dengan demikian bukan arti ni hafal semata-mata, dipahami. Katanya Allah tu Al-Mumit, yang mematikan, maka matilah seseorang yang dikasihi itu. Maka kita tahulah yang mematikan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun terkilan di hati kita mengapa dimatikan awal atau sebagainya. Kita lihat nama-nama Tuhan ini, banyak ulama mengatakan 99, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan lebih daripada itu, sehingga ada yang mengatakan tidak tahu berapa banyak yang sebenarnya. Sebagaimana dalam hadis menyebut, awista'tharta fi ilmil ghaib indak, ataupun ilmu-ilmu nama-nama ini engkau simpan di dalam dirimu sendiri, siapa pun tak tahu. Itu banyak. Itu dia. Kalau saya huraikan satu persatu jadi 99, jadi banyak pula dia. Jadi panjang cerita dengan khasiat-khasiatnya sekali. Memadai saya ambil 1-2 saja. Umpamanya kita baca Al-Quddus itu 100 kali ketika gelincir matahari, menghilangkan was-was, menghilangkan was-was. Kadang-kadang kita selalu ambil uduk was-was, takbir was-was, bilangan rakaat was-was.
Kadang-kadang bertakbir dia berkali-kali, 10 kali, 20 kali, sampai imam rukuk baru selesai takbir. Ada yang berwuduk sampai dah basah seluruh badannya, dah hijau mukanya, dah menggeletar tepi dinding itu. Ada orang dah mandi dah, masuk balik bilik air. Satu orang bertemu dengan saya 3 kali dia. Mandi dah selesai, dah basah habis, keluar rasa-rasa macam tak basah, masuk balik. Sampai 3 kali. Ada orang yang berwuduk pukul 3 pagi sampai pukul 6 tak selesai. Ini was-was. Maka baca 100 kali ya Qudus ketika gelincir matahari. Dan untuk mengelakkan dari bala bencana badan, sakit dan sebagainya, dibaca 1000 kali ketika akhir malam. Maknanya sebelum subuh. Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus. Bagi orang perempuan yang nak baca Ya Qudus, beritahu suami dulu. Nanti suami kata, ni Ya Qudus mana pula ni? Ya, nah itu dia. Kemudian kita baca Ya Nur. Ya Nur itu supaya hati kita terang. Selepas solat subuh kita baca Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Ini juga kalau sekiranya suami beritahu isteri pula, ni nur mana pula ni. Untuk mencerahkan mata, ia baca Ya Basir, Ya Basir. Walau bagaimanapun, kalau sekiranya kita ingin supaya doa kita dimustajab, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalkan di waktu sujud kita baca Ya Hayy Ya Qayyum. Ya Hayy Ya Qayyum di waktu sujud. Bagi sujud di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar, dia semayang dan membaca dalam sujudnya Ya Hayy Ya Qayyum. Ya Hayy Ya Qayyum, wahai Tuhan. Waktu sujud kita baca 40 kali. Nanti akan saya terangkan satu persatu nanti, kerana ia makan masa yang sangat panjang. Ya. Khasiat Al-Asma'ul Husna itu memang banyak. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Mengasihi. Ya, Ar-Rahman, Maha Pemurah. Saya akan huraikan Ar-Rahman. Khasiat ini cukup, ambil 3 dahulu. Saya akan bagi kemudian. Maksud Ar-Rahman ini, dan saya pesankan, kalau beri nama anak, biarlah penuh Abdul Rahman. Jangan Deraman. Dia separuh. Namanya Abdullah Sidolah. Kan salah tu. Kita ambil sekerat. Ada orang pula Abdullah ambilnya Abdul saja, kan separuh. Ini perangai orang Melayu lah. Tak apalah, itu 2 orang dulu-dulu tu dah silap. Yang Maha Pemurah ini artinya di dunia ini. Pemurahnya Allah Ta'ala di dunia ini. Siapa-siapa pun diberi. Orang Islam ke, orang kafir ke, orang baik ke, orang fasik ke, orang beriman ke, orang tidak ke, Allah Ta'ala beri. Kanak-kanak ke, orang tua ke, dia semayang ke, dia tak semayang ke, Allah Ta'ala tetap akan beri juga. Maka semut pun minum, kambing pun minum, tumbuh-tumbuhan pun makan. Orang Cina pun dapat harta banyak. Orang Islam pun ada yang tak ada berharta. Orang Cina pun senang, orang Melayu pun susah. Orang yang semahyang pula naik bersikal, orang yang tak semayang naik Mercedes dan terbalik. Dan kita pun terasa, macam mana aku berdoa tak dapat-dapat ni? Tak, sebenarnya Ar-Rahman ini luas. Tetapi sebenarnya nikmat yang Allah Ta'ala beri dalam dunia ini hanya 1% saja. Tak sampai. Diberinya sihat, diberinya kita nikmat,
Tapi nikmat itu amat sedikit dibandingkan dengan nikmat akhirat. Dengan Ar-Rahim tadi. Ar-Rahim itu khusus. Ar-Rahman ni terlalu luas. Begitu. Dengan demikian, maka alam ini tidak diperuntukkan hanya orang beriman saja. Orang tidak beriman pun mendapat memperolehi kesenangan dalam dunia ini. Itu dia Ar-Rahman yang diambil daripada perkataan rahimah atau rahmat. Rahmah. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam dunia ini memang terasa kita bahawa sungguhnya mengapa aku ini sudah beramal, semayang, hajat lagi, tahajud lagi, semayang malam lagi, macam-macam yang aku buat, tak dapat. Kita terlupa bahawa nanti di padang mahsyar akan diberi lebih daripada apa yang kita minta. Nanti akan kita huraikan nanti dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman dan berbakti sahaja. Nanti di hari akhirat orang-orang kafir tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bukan tak dipandang, Allah Taala memang nampak. Tidak diambil peduli. Walaupun mereka meraung, walaupun mereka menjerit, walaupun air mata berdarah mengalir, tetapi oleh kerana sifat Allah itu Ar-Rahim khusus, maka orang-orang yang tidak beriman itu tidak dipedulikan. Al-yawma nansakum kama nasitum yawma liqa'a yawmikum hadza inna nasinakum kama apa? Inna nasinakum fadhuqu azabal hariq. Dulu kamu lupa, sekarang kami lupakan pula kamu. Begitu. Sekarang ini kita lupakan Allah. Itu sebabnya apabila Allah beri kita kesenangan, itu yang membuatkan kita lupa. Kalau susah, ingat pula dia kepada Allah. Nanti di akhirat besok, Allah lupakan pula kepada kita. Sebagaimana kita lupakan Allah di dunia ini. Kan elok juga kadang-kadang sudah niaga tinggi-tinggi bingerap kan, ingatkan kita kepada Allah. Kalau naik kan, kadang-kadang manusia ini cuba kita lihat, kalau dia miskin, dia pandai pula berbakti kepada Allah. Kalau dia senang, banyak orang yang lupakan Allah. Mula ia mendedahkan auratnya, dah senang, dan naik pangkat, tudung kan turun tudungnya, daripada kepala turun ke bahu, bahu turun ke pinggang, lama-lama tudungnya diikatkan beg duitnya, beg duit yang bertudung akhirnya. Begitu. Itu saya akan huraikan nanti dalam Ar-Rahmanir Rahim. Saya akan huraikan balik. Takut kita berulang. Sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji adalah untuk Allah, Tuhan pemerintah alam, ataupun Tuhan sarwa alam, yang orang Melayu sebut seru sekalian alam. Bukan seru, sarwa dalam bahasa Sanskrit. Sama juga syurga, bukan syurga, syuarga ataupun sawarga. Asalnya sawarga. Tetapi orang-orang zaman Aceh dahulu apabila menulis Jawi, diringkaskannya sin raga, maka orang baca syurga. Sebenarnya ini bahasa saja, tidak ada apa-apa bahasa Melayu. Pasal jannah dalam bahasa Melayu, kalau di dunia ini taman-taman, kebun-kebun. Kalau dinisbahkan ke akhirat disebut syurga. Nar nisbah ke dunia ini api, nisbah akhiratlah neraka. Saja beza. Arab nar juga. Macam umpamanya kita
kalau sesama kita Arab, kita panggil tuan dia, ya Sayyidi, wahai tuanku. Ya, dia panggil Sayyidi. Ya abi, ya akhi, ya ummi, wahai ibuku, wahai saudaraku. Dia ada ku hujung tu. Orang Melayu hanya panggil ayah saudara, mak, ayah. Orang Arab tak panggil ayah, panggil ayahku. Begitu. Bondaku. Kita hanya dalam surat menyurat saja. Wahai saudaraku, wahai ayahku, wahai kekandaku, adindaku, macam-macam ku, semua ku belaka. Arab tak. Dalam ucapan harian disebut ya Sayyidi, ya Ummi dan sebagainya, ya Akhi. Maka orang Melayu bila kepada pemerintah sultan dia panggil tuanku. Orang biasa dia panggil tuan, sama nanya. Kita ni pada nak jumpa tuanku, tu raja lah tu. Pasal orang Melayu punya tabiat harian begitu. Hanya kita ni ada unsur Arab sedikit. Tapi kadang-kadang kita ambil unsur Parsi. Syah itu ialah Parsi, maknanya raja. Tetapi kalau Arab, Syah tu maknanya kambing. Awak duduk mana? Duduk Shah Alam, maknanya kambing dunia. Syah tu kan kambing. Kalau nisbah kepada bahasa Arab, bahasa Parsi makna Syah itu ialah raja. Jadi Shah Alam maknanya raja dunia. Alam Syah, dunia raja. Kita pun tak tahu makna apa. Kalau maknanya Syah bahasa Arab, kambing. Siapa nama ni? Ahmad Syah. Ahmad kambing lah tu. Begitu. Boleh balik. Alhamdu, segala puji. Lillah, untuk Allah. Rabb ini maknanya pendidik, pencipta. Al-alamin, alam ini. Mengapa kita tidak menyebut nahmadullah rabbal alamin, atau ahmadullah rabbal alamin, atau hamidullah rabbal alamin? Sebut alhamdu. Kalau nahmadullah, kami muji Allah. Hamidullah, saya telah pun memuji Allah. Tetapi Allah menyebut alhamdulillah. Maksud alhamdulillah di sini ialah pujian untuk Allah itu bukan ada dibataskan oleh waktu. Kalau nahmadullah di sini dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari'. Kami sedang memuji. Kalau hamid tu, saya telah memuji. Alhamdu di sini maknanya segala puji untuk Allah tidak dibatasi oleh waktu. Bila-bila pun Allah dipuji. Tidak besok, tidak semalam, tidak hari ini. Sentiasa Allah itu dipuji. Itu. Dipuji, disanjung, dipuja, dipuji, ditakdiskan, disembah, ditaati, diikuti, dijauhi segala larangannya. Itu maksudnya pujian itu. Maka pujian itu di mulut pun ada, di hati pun ada, di anggota pun ada. Bukan puji itu alhamdulillah, bukan begitu. Itu pujian zahir saja. Disebut as-sana juga. Alhamdu itu terjemahannya as-sana, mana puji-pujian. Memang Allah itu layak dipuji. Memang Allah beri pula sedikit perasaan kepada manusia suka dipuji. Hanya kita pula jangan diambil pujian itu dengan senang hati. Kadang-kadang pujian itu kadang-kadang merosakkan diri. Jangan suka dipuji. Tanda orang suka dipuji, tak suka dikeji. Kena ingat tu.
Nak tahu orang itu suka dipuji, terbalikkan sedikit. Ni keji dia, marah tak? Suka dipuji. Maka dipuji. Walau bagaimanapun dari segi strategi pula, kadang-kadang patut juga dipuji. Ataupun diampu. Ada masa, contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan kan orang Quraisy ketika itu. Musuh ketat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu Abu Sufyan ni memang merupakan seorang yang sukakan menjadi ketua, dihormati dan sebagainya. Maka apabila Nabi masuk Mekah, Nabi pun berkata, barang siapa masuk Kaabah, dia aman. Masuk masjid, dia aman. Dan barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia pun aman juga. Tersentak Abu Sufyan, dapat juga. Beriman Abu Sufyan itu. Wah, ini psikologi. Tengok perangai nampak lain ni tak diampu, ampu dulu tak. Kerana Abu Sufyan memang suka diampu, Nabi pun ampu dia, dia pun masuk Islam dia. Begitu. Kita pun begitu. Jangan condemn orang, puji dia. Tapi kita pula sebagai orang beriman, kalau orang puji awak ni baik sungguh, jangan terima, jangan nak belanja dulu, dan jangan belanja dulu. Kan nak belanja aja dia. Suka dipuji itu. Kerana puji-pujian sebenarnya yang layak terima ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita orang yang rajin berderma, gerak hati itu Allah yang menggerakkan. Kalau kita orang yang lemah hati, orang yang baik, memang Allah bagi kita begitu. Mana apa yang baik itu dari Allah, kan kita cakap begitu. Apa yang jahat dari diri sendiri. Kalau kita cantik, cantik sungguh awak ni. Kita suka apa? Minum teh kita. Melaju. Dia lupa cantikkan kita, kan Allah yang anugerah. Allah yang anugerahkan kecantikan kita itu. Kita serahkan kepada Allah. Kan ada patah orang-orang Melayu. Dia kata kalau orang itu cantik, orang lain kata dia cantik, dia tahu dia cantik, dia tahu orang lain kata dia cantik, kan rosak. Itu yang banyak. Maka masuklah ya, ratu cantik. Begitu. Habis sebab tu. Lillah, Allah saja yang layak. Lain tak. Itu makna cerita ayat. Kalau dia, apa yang diterima itu anugerah Allah. Mula Rabb ini pendidik, pencipta. Al-alamin, ini yang kita nak urai. Alam ini terlalu luas. Alam terlalu luas. Apa dia alam? Alam ini ialah selain dari Allah itu alam. Kita lihat bahawa bumi ini merupakan satu bahagian, satu unit, bukan unit, satu saja. Satu daripada planet-planet. Dan kalau kita naik ke atas udara, ke galaksi, dipanggil dalam bahasa Melayu Bima Sakti. Dalam bahasa Melayu Bima Sakti. Apa benda Bima Sakti itu? Galaksi memandang ke bumi ini. Maka bumi ini merupakan sebesar pasir yang sangat halus. Bayang, bumi ini besar pasir. Pandang dari atas Bima Sakti. Kalau bumi ini besar pasir, kita ni besar mana? Agak-agak. Bagaimana nak lawan Allah Ta'ala? Itu kita nak mengaji tafsir tu. Kalaulah bumi ni besar, bumi ni di sini nak ke Amerika pun dah 24 jam, kan luas, pun dianggap besar pasir saja. Bagaimana makhluk yang hidup dunia ni? Kalau kita ni besar mana? Semut besar mana agak?
kuman bersama mana pula lagi. Itu bumi. Jiran-jiran dia, mataharinya dengan bintang Marikhnya, bintang Mushtarinya, bintang Zuhal, bintang Marikh, bintang Zuhrah, Aqarib. Ini bahasa Arab, orang putih saya tak ingat. Mushtari, Zuhal, Aqarib, Zuhrah, Marikh. Jiran kepada bumi. Kadang-kadang bintang-bintang ni makan mas. Kadang-kadang planet ini yang terlalu banyak, itu yang menjadi jiran. Ada setengah-setengah bintang, setengah-setengah planet ini, bulan dia 2, tak cukup 1. Bulan kita 1. Ada yang mereka 1 tahun 200 tahun. Setahun dia 200 tahun. Maka mengapa kita mengatakan 1 hari dalam pandangan Allah 1000 tahun? 1 hari. Pasal alam ini seluruhnya berpusing. Alam seluruh pusing. 1000 tahun dalam pandangan Allah 1 hari. Bumi ni memang 1 hari 24 jam. Bumi ni pusing bumi Dia berpusing dan dia juga berpusing memutar mengelilingi matahari. Matahari tidak bergerak, tapi ia berputar. Wasyamsu tajri. Matahari juga berjalan. Tapi dia berjalan, dia sendiri berjalan di limustaqarrillaha, menurut paksinya. Dia juga berputar, tapi dia tak mengelilingi begitu. Bumi berputar dan mengelilingi matahari. Itu. Maka timbullah siang dan malam. Bulan pun begitu. Maka kalau berlakunya gerhana bulan, ini tidak hakiki. Ingat. Gerhana bulan baru ini dipanggil tidak hakiki. Kalau gerhana matahari dipanggil hakiki, memang benar. Pasal bulan tidak bercahaya, memang bulan tidak bercahaya. Dia dapat cahaya daripada matahari. Oleh kerana dilindungi oleh bumi, maka matahari tidak mendapat cahaya, maka dia tak dapat pantulan cahaya itu. Tetapi kalau gerhana matahari, itu hakikat. Bermakna memang cahaya matahari tidak ada. Habis. Berlaku yang sedemikian kerana dosa manusia makin hari makin bertambah, menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Sebab kita diperintahkan supaya beristighfar dan membaca khutbah, pesan kepada orang ramai supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia maksudnya. Maka ada setengah-setengah planet yang jauh daripada kita, memang terlalu jauh. Hanya kadang-kadang disebut orang bertemu dengan planet yang jauh daripada kita 1000 tahun perjalanan cahaya yang dapat diketahui. Pasal bumi ini, alam ini pergi sampai bila-bila tak habis-habis. Kalau kita boleh pergi. Kalau kita boleh pergi. Sekarang ini orang sudah nak pergi ke bintang Marikh. Dia terpaksalah mereka satu roket yang lajunya 1 saat 100 kilometer. 1 saat. Sekarang ni 1 jam 1000 batu kan. 1 saat 100 kilometer. Jadi kalau 1 minit berapa?
6,000. 6,000 kilometer 1 minit. Sini ke Mekah berapa batu? Ada 6,000 batu. 10,000 kot. 2 minit sampai. 2 minit sampai ke Mekah. Kita ada pak kita ke airport. Dia berdek terbang, dia dah telefon dah. Aku dah sampai Jeddah dah. Kita baru sampai nilai baru. Gitu. Menurut kajian yang saya baca baru ni mengenai bintang-bintang naik ke bulan ini, roket naik ke bulan, dia kata boleh mereka cuba reka. Yang menjadi masalah ialah kepanasan enjin itu tak dapat disejukkan. Betul. Maka kalau kita nak pergi ke Sri pasal perjalanan cahaya 1 saat 186,000 batu. 1 saat 186,000 batu. Kita hanya boleh mereka, itu pun belum tahu. 1 saat 100 kilometer. Batu ke kilometer kita sebut dalam, saya baca baru-baru saya baca dalam satu laporan dalam surah khabar Jordan. Jadi maknanya alam ini terlalu luas. Kalau ada orang yang boleh mereka kapal terbang yang lajunya 186,000 batu 1 saat, mestilah umurnya 1,000 tahun baru sampai. Macam ada harapan. Umur kita 1,000 tahun ni. 1,000 tahun umur kita. Dan kapal terbang tu lajunya 186,000 batu 1 saat. Kalau seminit berapa? Sejam apa agak? 10 kali mati pun tak sambat juga. Nak lawan Allah Ta'ala bagaimana? Itu cukuplah. Bagaimana nak lawan Allah Ta'ala itu? Ini dia alam. Allah Ta'ala cipta alam ini. Dan adakah makhluk-makhluk yang hidup di planet yang lain? Cuba kita baca manusia dalam Al-Quran. Katanya kemungkinan wujud. Dalam Quran tidak disebut, hanya disebut walahu aslama man fis samawati wal ardh. Baginya Allah menyerah. Man itu maknanya orang-orang yang berakal. Dalam bahasa Arab, man itu umumnya orang yang berakal, makhluk yang berakal. Makhluk yang tidak berakal. Tengok yang man dengan ma dalam bahasa Arab. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita usrah, jangan tafsir Quran kalau tak belajar. Kan kadang-kadang berusrah, ada kita pegang tafsir satu, dia pun tafsir, jangan. Tak belajar Arab, jangan. Ya Arab pun tak boleh, mesti belajar ilmu balaghahnya dan sebagainya. Banyak kadang-kadang usrah memegang tafsir, bersyarah pula dia. Arab dia tak pandai. Jangan buat pasal. Atau ingat tu, banyak orang-orang yang mengajar tafsir tidak belajar ilmu alat. Balaghahnya, badiknya, ma'aninya, bayan dan sebagainya. Ada urusan-urusan yang bergantung dengan tafsiran itu melalui ilmu-ilmu alat. Ilmu menuju ke arah itu. Bukan pandai bahasa Arab saja. La uqsimu. La kan maknanya tidak. Uqsimu, aku bersumpah. La di sini tidak boleh diterjemahkan. Maka terjemahannya aku bersumpah. Gitu. La dipanggil ziyadah, tambahan sahaja. Lihat ya. Jadi kita lihat balik bahawa alam ini kita pergi lagi, tak jumpa. Habis. Tak ada. Maka adakah makhluk hidup dalam dunia ni, dalam planet yang lain? Dalam Quran tidak menyebut ada atau tidak, hanya sebut man saja. Maknanya baginya Allah menyerahlah mereka-mereka yang di langit dan di bumi.
Bertasbihlah yang langit dan yang di bumi. Ada atau tidak makhluk? Maka timbullah masalah-masalah apa ni? UFO. UFO ni pun bukan satu nama. Terjemahnya lah objek yang tak dikenali. Kalau kita baca sejarah UFO, kalau tuan-tuan rajin baca, UFO ini telah pun dijumpai di Amerika, di Iran, di Rusia, di England dan bahkan di Malaysia. Ada juga timbul desas-desus mengenai UFO ini, objek yang tak dikenali. Di Rusia, di Amerika, di Iran dikejar oleh roket, oleh kapal terbang yang laju di Iran, di Rusia, di Amerika, tak dapat diburu kapal terbang yang dibawa oleh UFO ini. Dipanggil piring terbang. Kerana teknologi mereka lebih tinggi dari teknologi kita. Jumpa juga di Rawang masa dahulu. Di Rawang. Dibawa senapang pula tu. Dan orangnya pendek-pendek. Rendah-rendah. Kapalnya pun kecil. Jumpa juga di Ulu Langat. Pemberita pun menjemput saya, mengajak melihat. Kerana tiap-tiap petang dia turun di Ulu Langat. Saya kata apa hal turun Ulu Langat tu? Dia menjala. Menjala dia, Wallahualam. Saya tak pergi pun. Katanya apabila dia turun dan naik itu digunakan kuasa api. Laju. Dan Iran dan Amerika, Rusia mengkaji-kaji sampai sekarang belum ada keputusan. Mungkin mereka nak turun ke Malaysia dulu ni, di samping menjala, nak buat hubungan diplomatik. Wallahualam. Jadi kemungkinan ada makhluk-makhluk yang berbeza dengan makhluk maksud lain planet. Mungkin di sana tidak ada oksigen. Kemungkinan makhluk itu tak pakai oksigen. Kerana Allah boleh mencipta ikan mengambil oksigen dalam air umpamanya, menapis oksigen dalam air. Maka tidak pula boleh kita menafikan, meniadakan atau mengiyakan. Tapi ada ditemui orang UFO itu dengan kapal terbang yang sangat laju dan sebagainya. Mungkin makhluk-makhluk ini beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Kita pun tak berani nak jamin. Saya pun tak berani nak kata ya. Tapi ini hanya dalam kajian ahli-ahli belaka. Itu dia alam. Jadi artinya sekarang ini saya nak jelaskan ialah alam ini tidak ada penghujungnya. Itu sebabnya kita lihat bahawa syurga besok. Dia kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya 7 kala langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Luas syurga itu. Pasal pokok-pokok pun dia punya dahan pun 500 tahun perjalanan. Dahan pokok tu, dia punya rendang dia tu. Itu kan luas. Ingatlah kita nanti kita akan cerahkan dalam Malikul Yaumiddin nanti bab syurga. Di syurga nanti kita akan dapat menziarahi kawan-kawan kita. Tengok kawan-kawan lama, tengok masuk syurga juga. Kau ni tak masuk. Bab kata Zaid bin Harithah, Nabi tanya, ya Zaid, dia kata, kaifa asbahta? Wa Zaid, bagaimana kau pagi-pagi ni? Zaid jawab, asbahtu mu'minan haqqan. Pagi-pagi ni aku rasa menjadi seorang beriman yang sebenar. Likulli syai'in alamah ma alamatu imanik. Tiap-tiap sesuatu tu ada tandanya. Apa tanda imannya? Azafat nafsi anid dunya wa ashartu layali wa sumtu nahari. Rasa binasa diri aku dalam dunia ni, tak ada apa-apa.
Di waktu siang aku berpuasa, di waktu malam aku berjaga. Maka anni anzuru ila ahli jannah yatazawaruna fiha. Seolah-olah aku nampak ahli syurga itu sedang ziarah menziarahi antara satu sama lain. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar yatadaghawna fiha. Seolah-olah aku lihat ahli neraka itu meraung-raung dalamnya. Itu tu. Sampai taraf itulah Zaid iman. Begitulah. Kita nak sampai taraf itu. Memang lambat, tetapi akan sampai juga. Maka jelaslah kepada kita bahawa alam ini di sini ke matahari 94 juta batu. Bumi ke matahari 94 juta batu lebih. Bayang Allah letakkan matahari di situ. Kalau sekiranya bumi ini matahari ke depan sedikit saja. Matahari ke depan sikit. Kalau tak dijaga dia. Macam. Sikit depan sikit dia. Maka menggelegak bumi ini. Lombong-lombong matahari, laut-lautan, sungai-sungai akan menggelegak. Bahkan air liur kita pun menggelegak. Nak masak telur, bawa dalam mulut dia masak. Itu. Tu. Kalau matahari ke belakang sedikit saja cukup. Sejuk bumi ini. Beku habis. Laut beku, lombong beku, air liur beku, darah beku, habis langsung. Itu nak lawan Allah Ta'ala bagaimana pula juga. Kalau matahari diangkat sedikit ke atas. Dan alam ini juga berpusing. Tengok Allah Ta'ala pusing. Laju pusing tu. Bahkan bumi, berat bumi pun orang sudah dapat ketahui. Saya pun tak ingat berat bumi. Orang timbang macam mana, Allahu'alam. Dia pun pusing pusing. Sampai musim panas, buah temikai pun keluar. Musim sejuk, buah masam-masam pun keluar. Kalau di tanah Arab, musim panas, buah tamar pula masak. Kalau tak panas, maka tak masak buah tamar itu. Tak boleh orang sana komplain, buat apa musim-musim panas? Musim sejuk ada buahnya, musim panas ada buah. Ada setengah buah yang tak bermusim. Buah nenas bila-bila masa ada. Buah kelapa tak ada pakai musim. Kalau buah kelapa pakai musim, tak makan gulai lemak gitu. Tak masak gulai lemak ke? Bulan 8 hari. Apa tadi? Tak ada buah yang bermusim. Tapi perlu diingat, waktu sekarang ini buah durian pula sudah tidak bermusim lagi. Apa tandanya? Tanda hari kiamat sudah menjelang. Contoh mudah besok akhir zaman. Ini saya cerita dulu sikit sebelum masuk pada Balik ke Madinah, akan panjang lagi. Akhir zaman besok dunia ni aman. Sehingga kan harimau tidak lagi mengganggu manusia. Kalau dia hulur tangan ke mulut harimau itu, tak digigit dengan kita. Tanda-tanda nak kiamat lah. Kalau nak tahu kiamat, besok pergi zoo, tu hulur tangan. Itu. Baru tahu kiamat. Tanda dia. Itu ceritanya panjang bab itu. Harimau ke, ular ke, ada saya ceramahkan baru ni di Ubudiyah, tafsiran Iza Syamsu Kuwirat. Begitu. Jadi artinya begitulah alam ini. Dengan sungainya, dengan lautannya. Laut itu bumi saja. Laut itu 3 suku. Bumi kan suku. Dengan siap tumbuh-tumbuhannya. Siap dengan bulan. Ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang yang lain.
Dan cahaya matahari itu ke bumi makan masa selama 8 minit. 8 minit. Cahaya matahari itu sampai ke bumi ini selama 8 minit. Bayanglah 186,000 kali 60, ya, kali dengan 8. Begitu. Itulah jauhnya cahaya matahari itu boleh sampai ke bumi ini. Dan bulan dan matahari beredar. Bulan beredar, matahari juga berpusing menurut aksinya. Tidak. Dia wal qamar qaddarnahu manazila. Tengok ya, bulan itu satu kecil besar sampai 30. Sampai 14 dia besar. 14 dia punya pertengahan dia menurun. Itu sebabnya kita disunatkan berpuasa 13, 14, 15. Dipanggil Ayyamul Bid, hari-hari putih. Dan 28, 29, 30 juga sunat berpuasa Ayyamus Sud, hari-hari hitam, hari-hari gelap. Kalau kita buka dalam Isra Mi'raj, ya, bulan, langit berapa? Berapa? Kan selalu dengar Isra Mi'raj 40 tahun dengan orang ni. Tak ingat? Kedua. Bulan langit kedua dalam Isra Mi'raj. Sebenarnya kita baca dalam Isra Mi'raj kita ada laut makfuf, ya. Laut makfuf. Maknanya kita naik ni ada satu laut pula. Ni bulan ni ke mana pula ni bulan ni? Disebut walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami perhiaskan langit ni dengan bintang-bintang. Ulama berpendapat bahawa bulan itu mesti di bawah langit, bukan di atas. Bila di atas kan tak nampak cahaya dia. Wallahu a'lam. Apa itu langit pula? Langit ini dia kullu ma fauqa. Tiap-tiap yang di atas itu langit lah. Maka orang Melayu pula kata disebut sekali tinggi, disebut 2 kali rendah. Apa? Langit-langit kan rendah, langit kan tinggi. Sebut itu aja lah. Itu orang Melayu itu lah boleh ni pun. Maka bulan ini, matahari dan sebagainya, kita menyebut wallahu alam. Ada yang mengatakan kita tak sampai kan dalam Isra Mi'raj kan, langit pertama kita ada besi, ada emas dan sebagainya. Ini hadis yang sahih. Kemungkinan manusia tak sampai ke langit itu dia. Itu saja huraiannya. Pasal bulan itu bukan emas, matahari itu bukan perak, bukan belian dan sebagainya. Yang kita langit pertama itu emas, langit kedua itu perak, langit besi dan sebagainya itu, wallahu alam. Pasal alam ni kan terlalu luas, manusia tak akan sampai. Yang hanya dilihat benda-benda yang menjadi lampu-lampu ini, matahari, bulan dan sebagainya. Dan bilangan bintang-bintang planet dalam dunia ini bukan bilion-bilion, bahkan lebih daripada itu. Tak terkira banyaknya. Hanya menurut cerita yang ditulis oleh orang-orang barat, orang putih, Harun al-Rashid suruh Abu Nawas kira bintang di langit. Ini kan cerita karut. Tak ada cerita tu. Orang putih yang reka, orang Melayu yang baca. Bangang orang Melayu. Kata Abu Nawas, sebanyak bulu kambing. Apa kerja Harun Rashid buat berangan begitu? Tak ada kerja. Cerita tu tak ada. Cerita tu diada-adakan oleh barat. Bahasa Arab tak ada. Bahasa Melayu pula ada. Ditulisnya lebay malang dan sebagainya. Nak condemn lebay masa itu. Ke Baruh tidak, ke Hilir tidak. Nak pergi ke Nuri, rumah tak makan, rumah orang tu pun tak makan.
Mengapa selebay pula kena? Mengapa stop bulu tak kena, posmen tak kena, askar tak kena, polis tak kena? Lebay pula kena pasal itu. Sengaja nak condemn orang kuat sembahyang. Itu. Sebagaimana sekarang juga disebut Islam, orang nak condemn situ. Dia cari nak condemn tu. Itu. Semua cara-cara mereka nak rosak. Ini dia. Maka jumlahnya ialah jumlah nombor dah tak ada kan. 100, 1000, juta, 1 bilion, 1 trilion. Habislah trilion tu. Tapi dalam ilmu bintang sebut fortlion. Lepas fortlion, zillion. Itu dalam ilmu bintang. Dalam duit saya tak dengar lagi bahawa duitnya ada fortlion, tak ada trilion saja last. Banyak itu duit manusia, trilion aja. Zillion belum. Jadi kita 100, 1000, juta, 1 bilion, 1 trilion, 1 fortlion, 1 zillion, habis dah zigzag dah habis lah. Apa dia? Yang ke satu, yang ke berapa? 8 gillion. Gitu. Habis. Ini dia. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemerintah alam. Maka kita tahu bahawa sungguhnya Allah yang layak dipuji. Sekiranya alam ini kita punya ke semua, kita menyebut Alhamdulillah, maka Alhamdulillah itulah lebih mahal dari alam ini. Kena ingat ya? Dunia ni kita punya ke semuanya. Kalaulah kita punya semua, kan alam seluruh kita punya, Tuhan bagi kita jadi raja. Kalau kita punya alam ni semua, tak sebab Alhamdulillah kita nampak Samsung pula gitu, yang merintah Malaysia pun Samsung, ini Alhamdulillah tersebut Alhamdulillah, maka Alhamdulillah lebih mahal daripada alam ini. Itu sebabnya Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Itu sebabnya kita apabila ada masa-masa yang terluang ataupun tak terluang juga, kita boleh menyebut Alhamdulillah. Nanti di padang mahsyar ditimbang-timbang kita punya amalan, tengok-tengok sama berat macam orang-orang yang sama timbangan ini, dia tak masuk syurga, tak masuk neraka. Dia duduk di Al-A'raf. Al-A'raf itu ialah duduk tengah-tengah. Syurga tidak, neraka tidak. Kita kata situ pun tak apalah, jangan neraka sudah. Kita kata begitu. Kita kata masa bila? Masa sekarang ini. Aku di situ pun tak apa, jangan neraka sudah. Jangan di situ pun menyesal tak kesudah. Orang yang beribadat, yang beramal, yang bertakwa kepada Allah, lupakan Allah satu saat, di akhirat besok dia juga menyesal. Dia cukup beramal. Wali-wali Allah Ta'ala ni tak lupakan Allah. Ada suatu ketika lupakan Allah satu saat saja, dia menyesal. Tapi tidaklah sesesalnya orang yang masuk neraka itu. Dia masuk syurga, tapi dia punya taraf dia tu turun. Nampak? Macam kita lah dapat, buat anak-anak kita dapat SPM, dapat apa-apa 3 grade 7. Yang tinggi sekali apa? 7 ha? 7 ke 5 ke? 9 ke apa? Ada yang menyesal. Pasal apa? Allah sikit lagi tak tinggi mereka dapat. Tinggi lagi. Tak sama menyesal orang yang tak lulus. Nampak? Orang yang tak lulus lagi banyak menyesalnya. Kan? Samalah juga. Orang dalam syurga juga ada yang menyesal. Tapi tidaklah sama sesalnya orang yang masuk neraka. Bagaimana pula kita sekarang ni duduk di Al-A'raf pula, duduk tengah sini neraka, sini surga. Tengok orang makan anggur dah. Macam kita Malaysia ni anggur hebatlah juga kan. Tapi kalau kita pergi negeri orang putih tengok anggur, tak peduli tidak anggur tu. Tergayut anggur tak kisah. Tapi orang yang putih tengok derian kita, hebat pula kita. Gitu.
Tetapi orang Al-A'raf ini akan masuk syurga juga akhirnya. Walau bagaimanapun nanti ditimbang-timbang seberat, cek lagi dia punya pahala. Tengok-tengok ada sekali menyebut alhamdulillah, letak berat dia masuk surga dia. Tu tu ingat tu. Kena rajin-rajin lepas semayang satu hari jadilah 33 kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lambat-lambatlah baca. Alhamdulillah. Wirid kan tu. Saya nak jelas tuan-tuan, setengah-setengah imam ni memang mengarut banyak. Kalau nak baca, tak nak baca tak usah. Kalau nak baca biar 33 betul. Jangan 10 je. Bila dia baca 10, nanti orang kata itu sunnah. Sunnah Nabi pesan 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca lambat-lambat. Kalau nak beramal, kalau tak nak beramal, tak payah, bangun je lah. Itu semua. Nak cepat-cepat ni, beramal kan tu. Beramal kalau nak cepat tu, usah beramal. Kita sebenarnya, saya nak pesankan benda itu biar sedikit, tapi sempurna. Begitu. Kalau sujud itu subhana rabbil a'la bihamdi, baca dah 3 kali. Nak ke mana gitu? 5 minit sembahyang. Tergesa-gesa tu nak ke mana? Kan nak pahala ni. Kalau kita tuan pergi tengok orang kerja di kilang-kilang itu, nak pasang benda halus-halus tu, boleh tak laju-laju agak? Halus pasang wayar tu. Itu sebabnya kilang-kilang kena perempuan. Nak pasang halus-halus tu mesti perempuan punya kerja. Nak mau jarum tu perempuan. Orang lelaki nak jarum tu, dia membayang jarum tu. Usah dia kata. Kan remeh punya kerja tu. Itu kena boleh berhati-hati. Pelan kerja. Tuan pergi tengok orang buat kereta. Saya tengok orang buat kerja Proton tu. Dia tak boleh tinggal langsung kerja. Lalu orang pasang apa? Pintu, dia mesti tunggu. Sampai dia pasang. Jangan dia kena mana. Kalau dia kena mana kan tak pintu dalam tukar tu. Kan susah kerja. Itu jangan kita tengok kerja-kerja orang. Maknanya tak boleh tinggal kerja tu. Kalau dia boleh merayau minum teh dia, jalan kerja tu. Sampai sana pintu tak ada. Mana dah tayar tak ada tu. Dia kan jalan, orang ni jaga tayar, orang ni jaga pintu, orang jaga atap, orang jaga enjin, macam kerja dia. Semayang kita pun begitu, berhati-hati dan bertenang-tenang dan kalang kabut. Barulah sempurna semayang tu. Barulah Allah Ta'ala kira. Jangan kita kira dah semayang, itu masalahnya. Aku dah semayang. Lah, itu masalah. Dia menjadi rutin. Dia tak semayang tak sedap. Nanti selepas selesai kita punya tafsir nanti, saya kena huraikan kesalahan dalam sembahyang itu. Kesalahan pula. Tapi nak habiskan tafsir ni tak berapa lama pula ni. Saya akan huraikan tafsir sampai wa akhir da'wahum alhamdulillah. Doa akan saya huraikan satu persatu supaya tuan-tuan boleh sembahyang ni boleh konsentrate, boleh faham apa yang kita baca. Itu yang maksud. Walaupun kita tak ramai, tak mesti ramai dengan ceramah ni. Ini mengaji bukan ceramah. Betul. Tapi kena istiqamah lah. Jangan datang, saya tak datang. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan tak datang tak apa. Jangan saya tak datang. Lagi teruk. Lagi hebat. Jadi maknanya itu dia. Kalau skin saya tak datang, orang lain gantilah. Skin saya ada mustahak. Jadi maknanya dalam program-program ini, kita harapkan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat menyudahkan huraian tafsiran dalam bacaan semayang ini sehingga kita faham betul-betul. Mudah-mudahan kita dapat khusyuk dalam semayang, bukan mesti faham ke semua, dapat fahaman keseluruhan pun insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat itu dulu untuk pagi ini. Tunggu pergi pada ceramah yang akan datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la maytuna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.